Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Hari ini hari Rabu bersamaan dengan 25 Ogos 2021. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan perbincangan kita di mana pada kelas sebelum ini kita membincangkan unit 6. Unit 6 iaitu tajuk masa dan waktu. Okey, untuk ingatan kamu juga, okey, kita dah selesai habis belajar semua silibus tahun 6 dan sekarang kita kita berada dalam fasa ulang kaji topikal. Okey, seperti yang cikgu share dekat Jamboard sekarang. Okey, kita dalam fasa ulang kaji topikal. Okey, di mana buat masa sekarang ni kita membincangkan unit 6 iaitu tajuk masa dan waktu. Okey, dalam tajuk masa dan waktu, suka cikgu nak ingatkan pada kamu supaya kamu perlu ingat fakta asas berkenaan dengan masa dan waktu. Apa dia? Okey, apa fakta asas bagi tajuk masa dan waktu? Pertama sekali ialah perkaitan antara unit. Ini adalah fakta asas yang penting. Okey, di mana perkaitan antara unit bagi tajuk masa dan waktu ialah 1 minit bersamaan dengan 60 saat, 1 jam bersamaan dengan 60 minit, 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, apa lagi fakta asas yang perlu kamu hafal ialah 1 minggu bersamaan dengan 7 hari, 1 hari bersamaan dengan 1 bulan bersamaan dengan 30 hari. Okey, walaupun kalau ikutkan kalender kita ada 31 hari, ada 28 hari, tapi secara puratanya 1 bulan adalah bersamaan dengan 30 hari. Kemudian kalau kita nak nyatakan juga 1 bulan bersamaan dengan 4 minggu secara puratanya. Walaupun kalau ikutkan 4 minggu lebih sikit. Tapi kalau ikut purata dia 1 bulan adalah bersamaan dengan 4 minggu. Okey, seterusnya ialah 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, jadi selain daripada itu kita juga boleh menyatakan menukar tahun dalam bentuk hari iaitu 1 tahun bersamaan 365 hari. Jadi ini fakta-fakta asas. Seterusnya 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun dan 1 abad juga bersamaan dengan 10 dekad. Jadi abad ni boleh dinyatakan dalam unit tahun dan boleh juga dinyatakan dalam unit dekad. Jadi ini fakta-fakta yang perlu dihafal. Dan yang terakhir sekali ialah alaf. 1 alaf bersamaan dengan 1000 tahun. 1 alaf juga boleh dinyatakan dalam unit dekad iaitu 1 alaf bersamaan dengan 100 dekad. 1 alaf bersamaan dengan 10 abad. Okey, ini adalah fakta asas pertama iaitu perkaitan antara unit. Okey, kaitan antara unit pertama dengan unit yang kedua lah dan begitu seterusnya. Okey. Seterusnya, fakta asas yang kedua yang kamu perlu tahu, kena hafal, kena faham dalam tajuk masa dan waktu ialah proses menukar unit. Seperti yang cikgu dah bagi tahu pada kamu, okey, apabila kita nak menukar unit yang besar menjadi unit yang kecil, kita perlu laksanakan operasi darab. Nak darab dengan apa nombor tu, kita kena tahu hubungan ataupun perkaitan antara unit. Okey. Begitu juga nak menukar unit yang kecil kepada unit yang besar, kita perlu melaksanakan operasi bahagi. Nak bahagi dengan berapa? Kena kaitkan dengan perkaitan antara unit tu. Okey, jadi itu adalah proses-proses menukar unit. Okey, jadi pada kelas hari Isnin yang lepas, kita telah membincangkan kertas 1. Okey, jawapan kertas 1 dah kita bincangkan iaitu soalan 1 hingga soalan 6 di mana soalan 7 setakat ni yang kita bincangkan hari itu tidak ada
jawapan. Okey, jadi untuk hari ini kita akan membincangkan kertas 2 iaitu muka surat 114. Okey, untuk memudahkan tu cikgu dah snap. Cikgu dah snap soalan yang ada dalam buku cikgu lah, sama je. Okey, jadi memudahkan. Mungkin ada yang nak kata tak bawa buku mustahil sebab masing-masing berada di rumah sendiri kan. Mungkin dia misplace buku ke whatever. Jadi di sini kamu boleh lihat buku soalan dia. Okey, sekarang kita cuba lihat. Okey, ada siapa-siapa volunteer untuk baca soalan 1. Okey, Nurul Kiasati. Soalan 1 cikgu. Ya, betul, soalan 1. Sebuah kereta bertolak dari Paguh menuju ke Bangi pada pukul 5.45 AM. Perjalanan itu mengambil masa 4 jam. A. Pada pukul berapakah kereta itu tiba di Bangi? Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. B. Kereta itu telah rosak dan tiba lewat di Bangi. Rajah 1 menunjukkan waktu sebenar kereta itu tiba di Bangi. Berapakah tempoh kelewatan kereta itu tiba di Bangi? Okey, terima kasih Kiasati. Okey, tadi ada yang cikgu dengar mak siapa yang berletih kat belakang tu terlupa nak off mic. Pastikan kamu off mic kamu kalau tidak ada keperluan untuk on mic. Kalau tak dengar suara-suara latar kamu kena bebel ke, jadi dengarlah tu. Okey, jadi apa pun terima kasih Kiasati atas membaca soalan tu tadi. Okey, jadi kita perhatikan balik. Okey, sebuah kereta, okey kalau cikgu tengok sini, kalau kamu tengok pada Jamboard okey, sebuah kereta bertolak dari Paguh. Paguh dekat mana? Siapa tahu? Paguh berada dekat negeri mana? Sambil tu kita jugalah tahu sedikit. Okey, siapa tahu Paguh berada dekat mana? Tak tahu. Tak tahu. Okey, ada yang tahu ke? Mungkin kampung dia dekat situ ke? Okey, Sofia. Ataupun yang lain ke? Paguh berada Kat Perak ke cikgu? Bukan, Perak bukan. Okey, tak tahu Okey, tak apa, cikgu bagi tahu. Johor. Okey, ya betul. Johor. Paguh berada di negeri Johor. Okey, Paguh berada di negeri Johor. Okey, jadi kita berbalik-balik pada soalan tu. Jadi dari Johor tu, okey, dari Johor iaitu di kawasan Paguh tu menuju ke Bangi. Bangi kamu mesti tahu kan? Bangi dekat negeri mana? Siapa tahu Bangi negeri mana ni? Bangi berada di dalam negeri apa? Siapa boleh jawab? Ini pengetahuan am je ni. Negeri Sembilan. Selangor cikgu. Yes, betul. Bangi berada di dalam negeri Selangor. Okey, terima kasih. Jadi bermakna dari Johor iaitu daerah Paguh tu menuju ke Selangor. Okey, iaitu dalam kawasan Bangi. Maknanya daripada Paguh tu bertolak pada pukul 5.45 AM. 5.45 AM tu adalah 5.45 pagi lah. Okey. Kemudian perjalanan itu mengambil masa 4 jam. Jadi 4 jam ni adalah tempoh perjalanan dari Paguh ke Bangi. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh cikgu. Okey, bagus. Jadi cikgu highlightkan dekat sini Okey, jadi ini adalah maklumat penting dari Paguh, Bangi. Okey, tempoh dia 4 jam. Okey. Jadi soalan dia, pada pukul berapakah kereta itu tiba? Tiba. Pada pukul berapa kereta itu tiba di Bangi? Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. Okey, jadi ini yang cikgu gariskan dengan warna merah tu adalah maklumat-maklumat yang penting. Okey, jadi apa yang kita perlu tahu dekat untuk jawab soalan ni? Apa dia? Okey, jadi kalau ikutkan
Okey, kalau ikutkan, okey, kita nak mencari masa tiba. Okey, cuba kita kaitkan masa tiba tu dalam rumus. Okey. Apakah yang patut kita gunakan? Masa tiba tu kita kaitkan dengan masa tamat. Maksudnya masa tamat perjalanan dari Paguh ke Bangi. Itu maksud dia. Okay, jadi kita kaitkan dengan rumus masa tamat. Okey, boleh tak kamu siapa-siapa sebut apakah rumus ataupun formula untuk mengira masa tamat? Siapa boleh sebut? Ada volunteer yang ingat formula untuk mengira masa tamat? Ada tak? Lupa? Tak dapat? Okey, tak apa. Cikgu akan bantu kamu untuk mengingatkan kamu. Okey, untuk mengira masa tamat, kita perlu rumusnya ialah masa mula okey, tambah dengan tempoh. Okey. Okey, masa mula tambah tempoh. Okey, jadi ini adalah formula untuk mengira masa tamat. Jadi kita perlu kaitkanlah. Masa tiba tu kita kaitkan dengan masa tamat. Maknanya tamat perjalanan dari Paguh ke Bangi. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Jadi, okey. Bila kita dah tahu apa dia punya rumus, jadi nak buat pengiraan kat sini tak muat, jadi kita pergi dekat sini. Okey, cikgu setkan background warna putih lah. Okey. Okey. Jadi, apa yang perlu kita buat? Okey, kita tengok. Apa masa mula dia? Masa mula tu maksud dia mula bertolak, memulakan perjalanan. Jadi, masa dia ialah 5.45 AM. Jadi, kita buatlah rumah. Rumah jam dan rumah minit. Okey. Rumah jam dan rumah minit. Okey, jadi kita buatlah dia punya palang dia ni. Okey, kalau ikutkan ini dah jam 4 dah belajar dah benda ni. Okey, jadi kita tulis masa mula dia 5.45. Okey. Lepas tu, berapakah tempoh perjalanan dia tu tadi? Kalau kita tengok balik pada soalan, 4 jam. tempoh dia ialah 4 jam. Okey, jadi kita tulis 4 jam. Nak tulis 4 jam, 4 dekat sini. Okey, dekat jam ni kita letaklah sifar. Kalau tak letak pun tak apa. Tapi lebih baik letak. Okey, lebih sesuai lah letak. Lepas tu letak simbol tambah dan kita pun buatlah pengiraan dia. Okey, yang ni senang. Rumah minit ni 45 tambah dengan sifar jadi kekal lah 45. Okey, 5 tambah 4 kita akan dapat 9. Maknanya, okey, maknanya siapa tadi? Tiba di Bangi pada pukul 9.45 apa? Pagilah kan? AM. Okey. Sebab tadi bertolak tadi 5.45 AM. Okey. Jadi kita dah selesai pengiraan. Jadi adakah ini jawapan dia? Belum lagi. Sebab apa belum? Okey, sebabnya ialah tengok yang cikgu gariskan warna merah ni. Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. Okey, jadi bila kita nak menyatakan dalam sistem 24 jam, kalau pukul 9.45 AM, jadi kamu kena ingat, bila sistem 24 jam, mesti ada 4 angka sahaja. Dimulakan dengan perkataan jam dan diikuti dengan 4 angka. 2 angka pertama untuk jam, 2 angka yang berikutnya untuk minit. Tak perlu, lepas 4 angka tu tak perlu ada AM ke, pagi ke, minit ke, tak perlu. Bila kata sistem 24 jam, ini saja perkataan jam diikuti dengan 4 angka. Okey, jadi kalau kita tengok pada jam ni, hanya ada 1 angka saja. Bila kita tambah tu kan. Jadi kita kena letak sifar 9. Okey, lepas tu 45 ni dah memang 2 angka, kita salin saja.
Jadi bermakna jawapan dia ialah jam 09.45. Okey. Jadi dah selesailah perbincangan untuk soalan A. Jelas? Jelas. Okey. Ada apa-apa Jelas. yang mungkin kamu nak bertanya sebelum kita bincang Tak pada ada. soalan? Tak Soalan ada, lain cikgu. tu? Terima kasih. Okey, boleh faham Mudah je kan? Boleh. Kemudian kalau dah okey, jadi ini adalah soalan 1A. Okey, kalau kamu tengok tu soalan tu berapa markah? 2 markah kan? Jadi dari segi permarkahan dia, kalau dalam peperiksaan lah. Okey, sehingga kamu dapat 9.45 ni ataupun cikgu nampak kamu buat pengiraan operasi tambah dekat sini, okey, di sini kamu akan dapat 1 markah. Okey, maknanya kalau kamu tinggalkan jawapan sampai sini saja, kamu hanya layak dapat 1 markah je. Sebab soalan tu nak dalam sistem 24 jam, jadi bila kamu menukar daripada sistem 12 jam kepada sistem 24 jam, kamu akan dapat lagi 1 markah. Okey, jadi itulah 2 markah untuk soalan A. Okey, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, kita boleh bincang soalan yang berikutnya. Okey, soalan berikutnya kalau kita tengok tadi, yang apa? Apa tadi? Kiasati yang dah baca tadi tu. Okey, kita tengok soalan B. Okey, maknanya soalan A dengan B ni dia ada hubung kait lah. Okey, kereta itu telah rosak dan tiba lewat di Bangi. Maknanya sepatutnya kalau kereta tak rosak tadi sampai pukul 9.45 pagi. Tapi sekarang ni kereta tu rosak dan tiba lewat di Bangi. Rajah 1 menunjukkan waktu sebenar kereta itu tiba di Bangi. Maknanya kalau kita tengok pada rajah 1 ni, okey, kalau kita tengok pada rajah 1, okey, ini dia. 12.30 PM. Maknanya 12.30 tengah hari itulah. PM tu petang lah kalau ikutkan petang. Tapi biasanya kita sebut 12.30 tu 12.30 tengah hari. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh. Sepatutnya tiba pukul 9.45. Tapi kereta rosak. Jadi dia sampai pukul 12.30 tengah hari. Okey. Jadi soalan dia, berapakah tempoh? Berapakah tempoh kelewatan kereta itu tiba di Bangi? Maknanya berapa lama lewatnya? Okey, jadi itu soalan yang ditanya. Jadi maknanya soalan ni dia tanya tentang tempoh. Jadi sekali lagi kita kaitkan, okey, apakah formula untuk mengira tempoh? Apa dia? Siapa boleh sebut? Ada yang ingat tak? Apakah formula untuk mengira tempoh? Okay, cikgu tunggu sekejap, bagi kamu masa untuk kamu recall balik apa yang dah belajar. Ada tak? Tak ada Okay, tak apa, no problem. Okay, jadi di sinilah fungsi ataupun function untuk kita membincangkan. Okay, buat latihan topikal ni supaya recall balik apa yang kamu dah belajar. Mana tahu ada part-part yang kamu lupa tu, jadi kamu boleh ingat balik. Jadi bila kita buat perbincangan ni, kamu catatlah apa yang patut. Okay, jadi untuk mengira tempoh, formula dia ialah masa tamat okay, tolak dengan masa mula. Tu dia. Jadi sekarang ni masa tamat ni apa? Kita nak kaitkan dengan apa? Itu kita kena tahu tu. Masa tamat tu kita kaitkan dengan masa yang sepatutnya masa sebenar dia tiba. Maknanya dia tamat. Okey. Masa mula tu pula kita kaitkan, okey ni masa mula ni kita kaitkan dengan apa Dengan masa yang dia sampai kalau tidak berlaku kerosakan. Ni dia 9.45 ni. Okey, boleh faham tak yang tu?
Setakat tu dulu. Boleh. Kita kena tahu, nak kaitkan masa tamat tu dengan yang mana, masa mula tu dengan yang mana. Supaya kita tahu, sebab soalan tu dia tanya berapa lama dia lewat. Contohnya cikgu, kalau cikgu bagi situasi lah. Okey. Contoh cikgu bagi situasi Okey. Okey, katakanlah situasi dia ialah ini contoh bila kamu pergi sekolah. Okey. Sepatutnya kamu sampai sekolah, bunyi loceng sekolah tu ialah 7.25 pagi AM. Okey. Tapi katakanlah pada satu hari yang kamu datang sekolah tu jalan jam. Contoh katakanlah dekat dari UK Perdana tu jalan jam. Ada accident ke ataupun ada kereta rosak ke. Jadi jalan jam, maka kamu sampai lewat. Katakanlah kamu sampai pukul 7.50 pagi AM. Ini contoh sajalah. Sepatutnya kamu sampai ke sekolah pukul 7.20. Selewat-lewatnya 7.25 sebab 7.25 tu ialah bunyi loceng. Okey. Tapi disebabkan jalan sesak, ada kerosakan kereta ke, ada accident ke, maka kamu sampai pukul 7.50. Jadi antara bunyi loceng sekolah dengan masa kamu tiba kat sekolah, berapa lamakah kamu lewat? Okey, boleh faham tak situasi ni? Situasi yang cikgu bagi ni. Boleh. Okey. Kalau kamu faham situasi yang cikgu bagi ni, yang situasi yang dekat dengan kamu, yang kamu boleh imagine kan, begitu jugalah, okey, begitu jugalah situasi tentang soalan B ni. Sepatutnya dia sampai, kalau tak ada kerosakan kereta, dia sampai pukul 9.45. Okey, tetapi disebabkan kereta tu rosak, ni rosak, disebabkan kereta tu rosak, dia tiba lewat. Dia tak bagi tahu berapa lama dia lewat, tapi dia sampai dekat Bangi tu pukul 12.30. Okey. Jadi, ini situasi yang hampir sama cikgu kaitkan dengan yang kamu boleh imagine. Okey. Sekarang, apa yang perlu kita buat? Okey, apa yang perlu kita buat untuk tahu berapa lama tempoh tu? Jadi nak tahu tu berapa lama, kita gunakanlah tempoh formula untuk mengira tempoh, iaitu masa tamat tolak masa mula. Okey, kalau dalam situasi ni tadi, kalau dalam situasi yang cikgu bagi tadi tentang kamu pergi ke sekolah tu, masa tamat ialah masa kamu sampai kat sekolah, iaitu 7.50. Tolak dengan masa mula 7.25. Masa mula tu ialah masa yang sepatutnya kamu sampai dekat yang bunyi loceng tadi. Jadi yang ni kita kira 50 tolak 25, kita dapat 25. Okey, 7 tolak 7 sifar. Maka kamu lewat selama 25 minit. Okey, ini situasi yang tu lah yang cikgu createkan untuk kamu. Okey, jadi sama juga dengan untuk menjawab soalan ni tadi. Okey, untuk menjawab soalan B ni tadi. Jadi untuk jawab soalan B, okey, apakah dia punya masa tamat dia? Masa tamat dia kita ambil pukul 12.30. Jadi kita tulis dekat sini 12.30. Okey, 12.30 ataupun kita buat rumah dulu macam tadi. Okey, rumah jam dan rumah minit. Okey, jadi kita buatlah dia punya apa, kandang dia ke ataupun dia punya rumah dia tu. Okey, jadi 12.30. Okey, operasi tadi adalah operasi tolak ni, nampak? Operasi tolak. Okey, tolak dengan masa mula iaitu masa mula perjalanan iaitu yang dekat sini tadi 9.45. Bukan mula perjalanan, maknanya sepatutnya dia sampai tadi 9.45. Jadi kita tolak dengan 9.45. Okey, jadi kita tolak. Okey, sekarang kita tolaklah. Okey, tapi bila kita menolak masa dan waktu,
Jangan kita buat sifar tolak 5, tak boleh pinjam dari 3 jadi 2, tak boleh. Jangan macam tu. Kita bandingkan dulu. 30 nak tolak dengan 45. Boleh ke 30 tolak 45? Tak. Jawapan dia Tak. boleh. Tak. Tak boleh tu maksudnya apa? Maksudnya tak cukup. 30 tu tak cukup untuk tolak 45. Maka perlu pinjam. Okey, kita perlu pinjam. Jadi kita pinjam dari rumah jam. Jadi daripada 12 jam kita pinjam 1 jam tinggal 11 jam. Jadi 1 jam yang kita pinjam tu kita bawa dekat rumah minit. 1 jam yang kita pinjam kita bawa ke rumah minit, maka perlu tukarlah daripada jam kepada minit. Jadi seperti yang dah belajar, 1 jam tu adalah 60 minit. Okey. Maka kita bawa ke sini jangan bawa letak 1. Kalau letak 1 itulah punca kesilapan kamu. Okey, jadi kita bawa 1 tu tukar unit. Okey, tukar unit jadi 60 maknanya kita buat 60 tambah 30. Okey, yang ni boleh faham tak? Kenapa 60 tambah 30? Boleh. Okey. Jadi jangan letak 1 Okey, jadi bila dah macam tu bermakna kita boleh congaklah 60 tambah 30 kita akan dapat 90. Okey, jadi bila kita dah dapat 90 barulah kita maknanya yang ni kita dah tak pakai, kita tolaklah macam biasa. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam dari 9 tinggal 8, ini jadi 10. Baru kita boleh letak 1, bila pinjam tu letak 1. Okey, sebabnya daripada rumah yang sama, unit yang sama. Okey, jadi 10 tolak 5 kita akan dapat 5. 8 tolak 4 kita akan dapat 4. Okey, lepas tu 11 tolak 9 kita akan dapat 2. Okey, jadi bila dah dapat ni, jangan tinggalkan jawapan macam ni. Jangan pula kamu tulis 245. Jangan pula kamu tulis 245. Kalau kamu tulis 245, salah. Sebab soalan ni dia tanya berapakah tempoh. Nampak? Berapakah tempoh? Dia bukannya tanya masa pada pukul berapa ke, bukan. Dia tanya berapa tempoh. Bila dia tanya berapa tempoh, bila kita dah buat macam ni, kita kena tulis semula jawapan dia dalam bentuk unit ni. 2 ni ialah 2 jam. Okey, boleh faham? 2 jam. Yang 45 ni pula ialah minit. Maka kita pun tulislah 2 jam 45 minit. Ini adalah tempoh kelewatan tersebut. Okey, boleh faham untuk soalan B ni? Boleh. Okey, jadi ini soalan B. Okey. Ada apa-apa perkara yang kamu nak bangkitkan ataupun nak tanya tentang soalan 1A dan 1B? Tak ada Okey, jadi tak ada tu cikgu andaikan tak ada masalah dan kamu fahamlah. Okey. Sekarang kita boleh beralih pada soalan yang kedua, iaitu soalan kedua. Okey, ada volunteer yang lain pula untuk baca? Saya nak cikgu. Apa? Siapa saya tu mana? Izzah. Mana? Izzah. Izzah. Okey. Izzah. Okey, Izzah boleh baca? Raja 2 menunjukkan waktu Puan Sakinah bulan dari pejabat pada suatu hari tertentu. Lukis pada muka jam berikut waktu Puan Sakinah pulang dari pejabat. Masa perjalanan Puan Sakinah dari pejabat ke rumahnya ialah setengah jam. Pada pukul berapakah dalam sistem 12 jam Puan Sakinah tiba di rumahnya? Okey, terima kasih Izzah. Okey, jadi ini soalan dia. Okey, ini soalan dia. Jadi mari kita cuba cari maklumat-maklumat penting tu. Apakah maklumat-maklumat penting yang perlu kita kita faham. Okey, kita tengok dekat sini Okey, cikgu. Dekat sini. Okey.
Jadi dia kata rajah 2 menunjukkan waktu Puan Sakinah pulang dari pejabat pada suatu hari tertentu. Okey. Jadi dia bagi ni dia. Okey. Jadi kalau kita tengok ni, bermaksud kita kena faham ini adalah sistem 24 jam. Betul? Jadi ini jam 18.30 ni ialah sistem 24 jam. Okey. Jadi bila kata sistem 24 jam tu kita dapat lihat 18.30. Maknanya, okey, soalan dia. Lukis pada muka jam berikut waktu Puan Sakinah pulang dari pejabat. Okey. Jadi waktu pulang ni ini. Jadi kalau kita lihat, okey, kamu kena lukis ini dekat sini. Okey. Jadi tapi soalan dia 2 markah. Kamu kena tengok soalan 2 markah. Kalau walaupun kamu boleh congak, kamu terus lukis dia punya jarum jam minit, tapi kamu takkan dapat markah penuh lah. Jadi apakah yang perlu kita buat untuk menukar sistem 24 jam menjadi sistem 12 jam? Sebab kita nak lukis jarum jam pada permukaan jam ni, permukaan jam kalau jam analog ni dia menggunakan sistem 12 jam. Okey, jadi apakah pengiraan dia? Soalan ni kamu kena ingat 2 markah. Walaupun kamu boleh congak, okey ni kamu kira dapat, okey, tapi kamu terus lukis jarum. Jadi kamu jawapan kamu betul tapi tak dapat markah penuh 2 markah tu. Jadi apakah pengiraan dia? Okey, jadi di sini dekat sini tak muat, jadi cikgu buatkan pengiraan 2A tu dekat sini. Okey, jadi soalan 2A, apakah yang perlu kita buat daripada sistem nak menukar sistem 12 jam kepada sistem 24 jam? Jadi caranya ialah dengan tolak 12 jam. Maknanya masa pada jam tu 18.30, okey, kita buat jam, okey, minit. Okey, kita buat dia punya rumah. Jadi 18.30 ini masa yang ditunjukkan dalam rajah 2 tu. Okey. Tolak dengan 12 jam. Untuk menukar sistem 24 jam menjadi sistem 12 jam, kita perlu tolak 12. Jadi bila kita tolak, okey, 30 tolak sifar, kita akan boleh terus tolak. 18 tolak 12, kita akan dapat 6. Jadi inilah markah pertama. Markah pertama dekat sinilah. Okey, sekejap. Okey, markah pertamanya dekat sini. Bila dapat 6.30. Maknanya termasuk dengan inilah. Termasuk pengiraan ini ada nampak operasi tolak. Okey, jadi di sinilah kedudukan markah yang pertama. Okey, boleh faham? Boleh. Okay. Jadi itu baru dapat 1 markah. Markah yang kedua ialah apabila kamu melukis jarum jam dengan betul. Okey, di manakah jarum jam yang patut dilukiskan? Okey, sepatutnya bila 6.30, kalau minit tak ada masalah. Minit dia mesti lurus. Okey, sekejap cikgu tengok ada tak garisan. Garisan tak ada. Okey. 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 Jadi kalau jarum panjang, sekejap. Jarum panjang mesti tepat-tepat pada 6 lah, sebab jarum panjang tu menunjukkan minit. Jadi jarum panjang mesti tepat-tepat pada 6. Okey, manakala jarum pendek pula, bila kata 6.30 ataupun 6.30, dia mesti tengah antara 6 dengan 7. Tapi dia mesti dipendekkan sikit lah. Okey, lebih kurang sinilah. Okey. Okey, boleh nampak tu? Yang ni tak boleh nak zoom besar kan? Okey, boleh nampak tak tu? Boleh. Okey, jadi itulah kedudukan dia lah.
kedudukan untuk jarum jam dan jarum minit. Okey, sebab cikgu tak nak ada yang buat jarum pendek dekat 6, jarum panjang pun dekat 6. Yang tu salah. Okey, jadi 6.30, kalau yang minit tu senang. Cikgu percaya kamu boleh lukis dengan betul. Okey, akan tunjuk terus pada 6. Tapi yang cikgu risaukan bila jarum jam. Yang pendek tu kalau kamu tunjuk tepat-tepat pada 6 memang salah. Okey, jarum pendek tu ataupun jarum jam tu mesti tengah-tengah antara 6 dan 7. Okey, selesai soalan A. Okey. Kemudian, okey, ada apa-apa tak pertanyaan yang mungkin kamu tak faham? Tak ada. Tak ada. Tapi yang penting kamu kena tahu macam mana nak tukar daripada sistem sistem 24 jam menjadi sistem 12 jam, iaitu kena tolak dengan 12 jam. Okey. Seterusnya kita bincangkan pula soalan B. Okey. Masa perjalanan Puan Sakinah dari pejabat ke rumahnya ialah setengah jam. Jadi di sini kamu kena tahu setengah jam tu berapa lama kalau nak ditukarkan kepada minit. Jadi setengah jam kalau kita tukar jadi minit berapa lama? Tak ada. Setengah jam tu ialah 30 minit. Okey, jadi itu kena tahu tu. Setengah jam tu adalah bersamaan dengan 30 minit. Jadi soalan dia, pada pukul berapakah dalam sistem 12 jam? Dia nak sistem 12 jam. Okey, Puan Sakinah tiba di rumahnya. Maknanya kalau ikut sini tadi, ini waktu Puan Sakinah keluar dari pejabat. Nak balik ke rumah. Okey, pulang dari pejabat. Nampak pulang dari pejabat ni. Okey, jadi maknanya dia suruh cari masa Puan Sakinah tiba. Jadi kita nak kaitkan masa tiba ni, masa tiba dekat rumah ni kita nak kaitkan dengan apa? Ada tak yang boleh kaitkan? Tak ada. Okey, jadi kita kaitkan dengan masa tamat. Masa tamat perjalanan dari pejabat ke rumah Puan Sakinah. Seperti yang kita bincang ni tadi lah. Okey, masa tamat nampak ni. Soalan 1A tadi dah ada. Masa tamat, formula dia masa mula tambah tempoh. Nampak? Jadi, sama juga dengan yang ni. Okey, kita nak cari masa tiba Puan Sakinah di rumahnya. Maknanya kita kaitkan dengan masa tamat. Maknanya masa mula tambah dengan tempoh. Tempoh perjalanan lah. Okey. Jadi di sini kita yang masa mula ni kita nak kaitkan dengan apa? Masa mula ni kita kaitkan dengan yang ini. Tu contoh kat situ. Okey, manakala tempoh tu kita kaitkan dengan setengah jam. Setengah jam tu pula ialah yang ini. Okey. Boleh faham? Respon sikit? Boleh. Okey. Jadi bila kamu faham yang tu, kita pun buatlah pengiraan. Maknanya 18.30 tambah. Nampak? Tambah ni tambah dengan 30. Okey. Soalan ni 2 markah. Soalan ni 2 markah. Okey. Jadi kita pun buatlah. Okey. Kita buat pengiraan dia. Maknanya kita buat jam, minit. Okey, jam dan minit. Rumah dia. Okey, kalau ikutkan tadi 18.30. Okey. Tambah dengan, okey, yang tadi tu 30 minit sahaja kan? 30 minit sahaja. Jamnya tak ada. Jadi kita boleh buat, okey, sifar jam 30 minit. Okey. Ini satu cara. Okey, tapi kalau kamu nak lebih tu lagi, lebih mudah lagi. Okey, tengok kan. Soalan tu dia kata dia nak dalam sistem 12 jam. Bila dalam sistem 12 jam, kamu boleh guna yang jawapan A ni tadi. Pun boleh juga. Sebab jawapan A ni
dah memang dalam sistem 12 jam. Jadi kamu boleh buat yang macam ni. Di contoh yang lain, jam dan minit. Okey, maknanya kamu boleh buat yang macam ni. 6.30 pun boleh juga. 6.30 tambah dengan sifar jam 30 minit. Okey, pun boleh juga. Kalau kamu buat cara yang ini, betul, tapi dah dapat jawapan, kena tukar jadi sistem 12 jam. Tapi kalau kamu terus gunakan sistem 12 jam, sebab kamu ambil jawapan dari soalan A tadi, maknanya kamu tak payah dah nak tukar unit lagi. Okey, tak payah nak tukar sistem jam. Jadi 30 tambah 30, 60. Okey, 6 tambah sifar kekal 6. Jadi ada ke pukul 6.60? Tak ada. Kalau ikutkan tak ada lah. Tapi kita perlu buat apa? Tolak 60. Ni kemahiran tahun 4. Tolak 60 tambah 1. Ni kemahiran tahun 4 yang kamu dah belajar. Okey. Jadi kita pun buatlah. Kenapa kita tolak 60? Kita tukarkan. Sebab kita dah tahu 1 jam 60 minit. Jadi kita keluarkan 60 minit ni, kita tukar jadi unit jam. Jadi 60 tolak 60, sifar. 6 tambah 1, 7. Maknanya, okey, maknanya Puan Sakinah tiba di rumah pada pukul 7. 7 apa? Tengok kalau sistem 12 jam, jangan tulis macam ni je. Mesti ada AM atau PM ke? Kalau ikutkan ini PM lah. 7 PM. Okay, 7 PM. Itu sepatutnya. Mesti ada. Ataupun kalau tak 7 PM, kamu boleh tulis 7 malam. Pun boleh juga. Okey. Selesai dah kita punya perbincangan untuk kertas 2 soalan 2A dan 2B. Okey, jelas? Ada apa-apa pertanyaan yang kamu nak kemukakan? Tak ada. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, untuk hari ni kita dah selesai untuk unit yang ke-6. Jadi untuk kelas akan datang, kita akan membincangkan unit yang ke-7 iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, jadi sekejap cikgu stopkan ni, stop record.